Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Kembali lagi kita dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Zaf harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, Zaf nak ucapkan selamat datang. Dan kalau korang sudi, apa salahnya korang boleh tekan button like, button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali Zaf upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Sebelum kita mulakan kisah keseraman level pisang pada malam ni, Zaf nak ucapkan tahniah kepada Malaysia dalam pesta bola yang baru saja berlangsung semalam. Kita menentang India, dah cantik dah menang 4-2. Tetapi apakan daya, bola tu pun bulat, adat pertandingan lah. Apabila kita menentang final lawan Tajikistan, apa-apa yang ada tan tu lah. First half dah cantik dah, tetapi disebabkan masalah-masalah yang tak dapat dielakkan. Apabila masuk babak yang kedua, alamak, sedikit kecewa. Tapi nak buat macam mana? Takkan nak sokong time menang je. Itu lalang nama dia. Dalam hati Zaf ni, wow, selamanya, selamanya Harimau Malaya. Amboi. Tetapi dalam kegembiraan, kita mendengar kisah seram ke, kita menonton televisyen perlawanan bola sepak, jangan sesekali kita lupa ada saudara-saudara kita yang sekarang ni sedang ditindas, sedang dibunuh dengan begitu kejam oleh Israel. Hashtag Israel koyak anak haram. Kurang ajar kau, aku tumbuk muka kau. Sabar Zaf, tapi tak boleh sabar. Israel ni, ya Allah, engkau lupuskanlah Israel laknatullah ni daripada muka bumi Malaysia. Dahlah engkau datang negara orang, lepas tu engkau ni dahlah pendatang tak ada negara, engkau jajah pula, kurang hajur betul. Tetapi tak apa, kita yakin kerana kita ada agama, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang kita perlu buat, tak ada Zaf nak suruh kita pergi berperang kan, ukur baju di badan sendirilah. Tetapi kita kenalah merasa sedih. Dan jangan lupa kita doakan semoga Palestin aman damai dan dapat semula segala hak yang perlu Palestin dapat. Dan Israel ni, pisang lah Mat, kau pergi balik lah sebelum aku sepak muka kau. Oi, marah lagi sekali. So sebelum Zaf marah lebih lanjut, malam ni ada dua kisah khas untuk korang sempena Zaf marah. So korang dah bersedia? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau selamatkanlah Palestin daripada keganasan, daripada penindasan yang tidak berperi kemanusiaan oleh tentera-tentera Israel laknatullah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita layan intro dulu guys. Siapa di antara geng puaka yang pernah bekerja kat hospital? Mesti korang ada pengalaman seram kan? Lagi-lagi pula kalau korang ni bertugas pada waktu malam. Ini kisah yang dialami oleh Khairul semasa bertugas di salah sebuah hospital yang terletak di salah satu daerah dekat Pantai Timur. Kisah ni dah lama jugalah, dikatakan berlaku pada tahun 1994. Dan masa tu Khairul baru saja menjangkau ke usia 20-an. Muda lagi budak ni. Dan dapat kerja pula. Itu yang pisang sikit tu. Khairul bekerja sebagai penjaga bilik mayat. Dengar je bilik mayat, memang dah cukup dah. Kita dah boleh terbayang dah keseraman yang boleh membuatkan bulu roma kita ni meremang. Khairul pun bukannya berani sangat. Dia bukannya nak cakap besar. Lagi-lagi pula dia muda kan. Dapat pula kerja menjaga bilik mayat. Tapi sebab nak cari rezeki, dah ditakdirkan untuk dia dapat kerja tu. So nak tak nak, dia kerja je lah, mencari pengalaman. Dan dia bekerja menjaga bilik mayat ni tak lama pun. Boleh dikatakan adalah lebih kurang 6 bulan, 7 bulan macam tu je. Walaupun dia tak kerja lama, walaupun dia kerja selama 6 bulan, tetapi menurut Khairul,
setakat dengar bunyi-bunyi, setakat dengar kadang-kadang ada bunyi orang menangis, ada bunyi orang berjalan. Itu dah kira biasalah. Dia macam package lah. Engkau kerja macam tu, memang kau akan dapat gangguan macam tu. Tapi menurut Khairul, ada satu peristiwa pelik yang dia alami sepanjang tempoh 6 bulan dia menjaga bilik mayat. Dan kejadian ni tidak akan dilupakan oleh Khairul sampailah ke hari ini. Dan kejadian ni lah yang ingin dikongsikan bersama semua geng puaka. Khairul ingat lagi, masa tu dah 2 bulan dia kerja kat situ. Adalah satu malam ni, sebab tu dia sedang bertugas. Masa tu dah nak dekat pukul 12 malam. Kawasan bilik mayat tu sunyi je. Biasalah dah tengah malam kan. So bila tengah malam ni, mata pun dah berat lah. Khairul ni nak buat apa lagi? Bukannya mayat tu bangun pun. So Khairul ni duduk lah, sandarkan kepala dia dekat dinding. Nak tidur-tidur ayam lah kononnya. Nak rehat lah sikit. Tapi belum sempat dia tutup mata, dia terdengar bunyi seakan-akan orang sedang berjalan. Bunyi derap tapak kaki seakan sedang menuju ke arah Khairul. Geng puaka semua bayangkan. Pada masa tu dia pun teruslah buka mata. Dia tak takut hantu, dia tak fikir hantu. Tapi manalah tahu tiba-tiba ketua datang buat rondaan ke. Pisang mat, kantoi curi tulang. Curi tulang. Tapi bila dia tengok, dia tak nampak sesiapa pun. Dan yang peliknya, bunyi tapak kaki tu kedengaran dengan begitu jelas. Dekat je bunyi dia. Lalu dia pun pandanglah kawasan sekeliling. Tak ada sesiapa pun dekat kawasan tu. Masa tu bulu roma Khairul dah mula meremang. Dalam hati dia, tolonglah jangan ada benda yang nak ajak bergurau malam-malam ni. Malam-malam tak manis weh. Aku dah lah ngantuk ni. Aku nak tidur je malam ni. Tolonglah tak payah buat kacau. Daripada mata kuyu, terus segar mata dia sebabkan terdengar bunyi tu. So dia pun duduklah perhatikan kawasan sekeliling. Dan makin lama, bunyi derap tapak kaki tu hilang secara perlahan-lahan. So dia pun menarik nafas lega. Hati dia pun dah tak takut. Tetapi tak lama pun, lebih kurang 10 minit Khairul duduk termenung lipan, tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba dia dengar balik bunyi derap tapak kaki. Khairul toleh ke arah kiri. Dan waktu dia toleh ke arah kiri, tanpa dia sangka, dia nampak kelibat seorang lelaki tua yang sedang memimpin seorang budak lelaki sedang berjalan menuju ke arah dia, yang sedang duduk tercongok tu. Daripada mana pula diorang ni datang? Khairul pun tak tahu tau. Dan bila dah menghampiri Khairul, pakcik ni pun tanyalah. Dek, dekat mana bilik kecemasan? Usia lelaki tua tu kemungkinan lah Khairul agak lebih kurang dalam 60-an macam tu. Dan apabila dah ditanya, Khairul pun tunjuklah ke arah kat pakcik ni. Khairul cakap lah, Pakcik nak cari bilik kecemasan. Pakcik jalan terus je ni, lepas tu pakcik belok kanan. Dekat situ, pakcik dah nampak dah bilik kecemasan. Tercongok kat situ. Lepas Khairul dah tunjukkan jalan, pakcik tu pun ucaplah terima kasih. Dan pakcik tua tu berlalu pergi sambil pimpin tangan budak lelaki yang Khairul rasa budak tu kemungkinan cucu kepada pakcik tu. Usia budak tu pula lebih kurang 9 ke 10 tahun macam tu. Pelik jugalah dia tengok gelagat pakcik tu. Dia memikirkan daripada mana dua orang ni datang. Kalau nak ke bilik kecemasan, macam mana pakcik tu boleh muncul dekat kawasan bilik mayat? Dan wajah pakcik tu, waktu dia tanya Khairul, serius je. Pakcik tu tak senyum sedikit pun. Dari kawasan bilik mayat yang Khairul jaga untuk ke bilik kecemasan tu, dia agak jauh sikit tau. Dan disebabkan Khairul ni risau pakcik tu sesat, Khairul pun ikutlah pakcik tu daripada arah belakang. Tapi tak adalah dekat sangat. Dia ikut jauh macam tu lah. Dan sampai je dekat kawasan bilik kecemasan, pakcik tu dan juga cucu dia terus masuk ke dalam bilik kecemasan. Khairul yang nampak, dia pun ikut masuk. Dia pun terus menuju ke bilik kecemasan tu nak tengok apa yang pakcik tu buat. Tapi bila dia buka je pintu bilik kecemasan, dia rasa terpegun. Dia rasa terkejut. Sebab dalam sekelip mata, pakcik dan juga budak lelaki yang masuk tu hilang daripada pandangan. Dalam hati Khairul, macam mana pakcik ni boleh hilang? Tak sampai 5 saat pakcik tu masuk, apabila Khairul tolak pintu,
memang tak nampak Khairul pandang ke arah kanan, Khairul pandang ke arah kiri. Kelibat orang tua bersama cucu hilang dalam sekelip mata. Jadi disebabkan tak nampak, dan dalam bilik kecemasan tu bukanlah Khairul seorang. Adalah beberapa nurse, jururawat, kawan-kawan Khairul yang sedang bertugas. Jadi bila Khairul ni nampak kawan-kawan dia yang sedang bertugas kat dalam bilik kecemasan, Khairul ni pun menghampiri salah seorang kawan dia, dan Khairul ni tanyalah kawan dia, ada tak kau nampak kelibat seorang pakcik dalam lingkungan umur 60 tahun membawa seorang budak lelaki masuk ke dalam bilik kecemasan ni? Apabila dah ditanya, kawan baik Khairul memandang Khairul dengan wajah yang pelik. Lalu kawan Khairul pun bagi tahu Khairul, apa yang kau merepek ni? Mana ada orang lain yang nak masuk kat dalam bilik ni? Engkau je lah yang masuk tadi. Kau cari siapa sebenarnya? So, bila dah macam tu, bulu roma Khairul lagi sekali dah meremang. Kali ni tak logik. Takkan salah mata dia? Tak mungkin lah. Dia teramat yakin yang dia nampak kelibat pakcik tu. Takkanlah hanya halusinasi disebabkan dia dalam keadaan mengantuk. Kemungkinan lah. Tapi tak logik juga. Bagi diri Khairul, kawan aku ni menipu aku ni, saja nak takutkan aku kot. Itulah apa yang dia fikir. Dan waktu dia tengah serabut memikirkan ke mana pakcik tu hilang, dan juga cucu budak lelaki tua pakcik tu lah, apa semua. Panjang pula mat. Lidah ni dah terbelit, kita teruskan je. Sewaktu Khairul ni sedang rancak fikir ke mana pula kelibat pakcik ni, tiba-tiba walkie-talkie ada kat pinggang Khairul berbunyi. Dan rupa-rupanya salah seorang petugas yang menjaga bilik mayat ajak ataupun suruh Khairul ni datang ke bilik mayat pada masa tu, sebab dikatakan ada 2 mayat yang harus dimandikan oleh Khairul. Ada 2 jenazah yang baru sampai kat bilik mayat, dan Khairul ni kena uruskan mandian jenazah. Dan pada masa itulah segala-galanya terjawab. Pada masa itulah barulah Khairul tahu erti ketakutan yang sebenar. Bila sampai je dekat bilik mayat, Khairul nampak salah seorang pekerja hospital sedang menolak 2 buah troli masuk ke dalam bilik mayat. So dia pun teruslah membantu pekerja tu untuk memasukkan mayat tu ke dalam bilik mandian. Dan masa sedang menolak troli, tak tahulah macam mana, salah satu kain yang menutup muka jenazah ataupun muka mayat tu terselak sedikit. Dan bila dia nampak je wajah, salah satu wajah mayat tu, dia terus terkejut. Tak mungkin, sebab wajah salah satu mayat yang ada dekat atas troli, muka dia sebiji macam muka pakcik yang tanya dia tadi, yang tanya dia jalan tadi. Selepas kedua-dua mayat tu diletakkan ke dalam bekas mandian, Khairul ni masih tak puas hati. Dia nak juga tengok wajah mayat tu sekali lagi, sebab dia nak dapatkan kepastian. Kemungkinan salah mata sebab dia dah terlalu penat. So dia pun masuklah balik ke dalam bilik mayat. Dia selak kain yang menutup mayat tu, dan memang sah. Memang itulah wajah pakcik tua bersama cucu dia yang tegur dia, bertanyakan jalan ke mana bilik kecemasan yang tak lama pun, sejam yang lepas. Dan dia pun pergi pula ke mayat yang kedua. Dia selak kain yang menutup wajah, dan kali ni jantung Khairul macam nak pecah, berdegup teramat laju. Mana taknya mayat tu adalah budak lelaki yang dipimpin oleh pakcik tua tu. Dia tanya pekerja hospital, bila pakcik ni meninggal? Lebih kurang pukul 11 malam tadi bang. Itulah yang diperkatakan oleh pekerja hospital. Dan menurut pekerja hospital tu lagi, pakcik tu bersama cucu dia meninggal dunia serta-merta apabila terbabit dalam satu kemalangan jalan raya. Dan pada masa ni Khairul dah terdiam. Lama dia duduk termenung tau dekat luar bilik mayat. Sebab dia memikirkan, kalau betul lah apa yang dikatakan oleh pekerja tu cakap pakcik tu dengan cucu dia meninggal lebih kurang pukul 11 malam. Tetapi masalah dia sekarang, pakcik dan juga cucu tu datang bertanyakan jalan pada Khairul
lebih kurang pukul 12 malam. Dia tertanya-tanya, kalau betul lah apa yang diperkatakan oleh pekerja hospital yang pakcik tu meninggal pukul 11 malam, siapa sebenarnya yang datang kepada Khairul malam tu yang menanyakan di mana bilik kecemasan? Adakah roh pakcik dan juga cucu dia datang kepada Khairul? Ataupun adakah ini yang dikatakan Corin? Seperti mana yang kita tahu, Corin akan menyerupai orang-orang ataupun tuan-tuan dia sendiri. Contohnya Corin Zaf akan berupa macam Zaf lah. Corin korang akan berupa macam korang lah. Takkan Corin korang berupa macam Zaf. Alah, pisang lah korang ni pun. So, itulah pengalaman seram yang dialami oleh Khairul sepanjang dia bekerja di bilik mayat. Tetapi persoalan yang Zaf ingin tanyakan kepada korang, hospital mana yang Khairul ni bekerja? Tapi tak kisahlah kan. Dah benda nak jadi kan. Mana-mana hospital pun kalau dah nak terkena gangguan, memang boleh terkena gangguan. Jadi itulah kisah yang pertama. So tak nak lengah masa, kita nak teruskan dengan kisah yang kedua. Dan dikatakan kisah yang kedua ni, wow, boleh tahan juga seram dia. Sebab ini pengalaman yang dialami oleh Azan sewaktu dia tinggal bersama nenek dia semasa cuti semester. Jadi kalau geng puaka dah bersedia, jom kita dengarkan pula pengalaman yang dikirimkan oleh geng puaka yang bernama Azan. Kisah yang kedua dikongsi oleh Azan. Dikatakan kejadian ni berlaku semasa Azan ni cuti semester selama 2 minggu. So apabila dah cuti semester yang agak panjang, dia bukan cuti bodoh je. Dia ada banyak tugasan, banyak assignment yang dia nak kena siapkan sebelum masuk ke semester yang baru. Jadi 2 minggu yang ada tu, minggu pertama Azan ni bercadang. Dia dah plan dah. Dia dah bagi tahu mak bapak dia yang dia nak pulang ke kampung untuk menetap bersama nenek dia. Kebetulan nenek Azan ni dia memang seorang diri selepas kematian arwah datuk lebih kurang 5 tahun yang lalu. Dan disebabkan tu, baguslah juga kan, dapatlah juga Azan ni, walaupun dia nak buat kerja, tapi pada masa yang sama dapatlah dia temankan nenek dia yang tinggal seorang diri kat kampung. Dan perkara ni dipersetujui oleh kedua ibu bapa Azan, especially mak dia. Mak dia pun cakap dekat Azan, Azan, bagus Azan, Mami happy bila Azan nak balik ke kampung tinggal dengan nenek. Nenek tu kesian tau, dia tinggal seorang. So dah cuti ni, tak apalah, Azan baliklah. Azan stay sana seminggu, kan Azan cuti 2 minggu. Nanti lepas dah stay dengan nenek seminggu, lagi seminggu balik, Azan baliklah sini. Kita luangkan masa bersama-sama. So disebabkan tu, Azan ni gembira lah. Lagi-lagi pula, kalau semua geng puaka nak tahu, rumah nenek Azan ni terletak di tengah-tengah bendang. So apabila Zaf cakap terletak di tengah-tengah bendang, di tengah-tengah sawah padi, secara kebiasaannya pemandangan Allahu Akbar memang cukup indah lah. Dan benda ni pun diceritakan oleh Azan, especially pada waktu senja ataupun pada waktu pagi, pemandangan kalau korang tengok kat luar tingkap, Allah, bila matahari tu nak terbenam, kita dah tahu dah langit bertukar kan, jadi warna oren campur kuning sikit, lepas tu ada biru-biru sikit. Memang itulah yang dapat menenangkan jiwa Azan dalam keserabutan kepala otak dia. Cuti pun banyak assignment, so dia dah serabut dah. Dan nak dipendekkan cerita, Azan pun pulanglah ke kampung dan disambut oleh nenek dia dengan penuh gembira apabila nampak cucu kesayangan dia pulang ke kampung setelah sekian lama. Dan Azan pun tinggallah 2-3 hari dekat kampung kan. Nak luangkan masa, sambil tu dia sibuklah siapkan kerja-kerja dia. Dan sewaktu dia pulang ataupun tinggal bersama nenek dia, dia ada beberapa pantang larang. Bukanlah pantang larang, tetapi Azan ni perasan lah yang nenek dia pesan setiap malam Azan ni nampak nenek dia akan tutup semua tingkap kat dalam rumah tu. Tapi tak ada lah pula Azan nak tanya nenek dia, kenapa nenek tutup tingkap? Azan ni tak ada apalah dia fikirkan, betul lah kan, dah malam, kau nak buat apa lagi buka tingkap? Walaupun ada masanya Azan ni apabila dia masuk kat dalam bilik, dekat dalam salah satu bilik kat rumah nenek dia, kadang-kadang bila dia buat kerja dia suka buka tingkap. Tapi itu pun apabila nenek dia perasan, nenek dia akan marah Azan ni, Azan, tutuplah tingkap tu, dah malam, nyamuk. Walaupun alasan tu tak berapa logik, Azan pun fikir nyamuk
Kalau tutup tingkap pun masuk kat nyamuk. Ni rumah kampung kot. Tutup ke buka ke sama je. Tapi nak buat macam mana? Orang cakap kalau dah duduk kat rumah orang tu, buatlah cara duduk kat rumah orang. Dan Azan ni pun merupakan cucu yang baik. So dia ikut je lah cakap nenek dia. Dan perkara ni lah yang tak pernah disangka-sangka oleh Azan. Walaupun pada awalnya dia fikirkan kemungkinan nenek dia suruh tutup tingkap tak ada berkait dengan apa-apa mistik ke perkara-perkara yang pelik-pelik lah. Dia memang tak fikir ke arah tu. Tetapi rupa-rupanya selepas masuk hari keempat dia tinggal kat rumah nenek dia, barulah dia tahu kenapa nenek dia suruh Azan ni supaya tutup tingkap sebaik saja menjelang waktu malam. Kalau geng Puaka nak tahu, dikatakan adalah satu malam ni, apabila dah masuk hari keempat je, ada satu malam ni Azan dia terlupa. Dia terlupa nak tutup tingkap seperti mana yang selalunya disuruh oleh nenek dia. Sebab pada waktu tu, dia sedang kusyuk siapkan segala assignment yang ada. So, waktu dia tengah buat kerja, tiba-tiba nenek dia pun datang dan nenek dia cakap kat Azan, Azan, betul Azan tak nak ikut nenek pergi rumah Pak Long? Itulah yang ditanya nenek dia. Sambil tu, nenek dia mencapai satu selendang yang ada kat dinding. Jadi Azan pun menganggukkan kepala lah sambil bagi tahu nenek dia yang mana dia kena siapkan segala tugasan ni. Banyak ni, tak sempat ni, berlambak-lambak kerja. Dan pada masa tu, selesai je solat maghrib, Azan terus sambung siapkan kerja ataupun segala tugasan dekat meja yang ada kat ruang tamu. Sekali-sekala dia usap lah perut yang terasa kosong. Nenek dia pada masa ni dah pergi dah ke rumah Pak Long sebab dia katanya ada urusan. Biasalah orang tua kan, nak bergosip lah tu. So terfikir jugalah Azan ni bila perut dah berkeroncong merontika, dia pun lapar. Dia fikir nak pergi ke kedai, nak pergi ke warung yang berdekatan. Tapi nenek dah bagi tahu yang nanti kalau nenek pulang daripada rumah Pak Long, nenek akan bungkuskan lauk pauk yang ada. So Azan ni dia tunggu je lah nenek dia. Sambil dia kusyuk siapkan tugasan, tiba-tiba telinga Azan menangkap satu bunyi yang pelik yang datangnya daripada arah tingkap yang ada dekat ruang tamu. Bunyi berkeriut tu berulang kali tau. Yang bunyi so bila dah berulang kali, dah mengganggu konsentrasi Azan nak buat kerja. So dia pandanglah ke salah satu tingkap yang ada dekat ruang tamu. Dan barulah dia nampak salah satu tingkap tu dah terbuka dengan luas. Dan langsir tu dah separuh terbang dah, ditiup angin tau. So Azan bila nampak tingkap tu terbuka, astaghfirullahalazim, kan nenek pesan suruh tutup tingkap. So dia pun bingkaslah bangun daripada meja tu nak pergi tutup tingkap. Dan belum sempat dia nak pergi untuk tutup satu tingkap yang terbuka ke area ruang tamu, Azan ni dikejutkan lagi dengan beberapa bunyi yang sama, bunyi berkeriut tu daripada tingkap-tingkap yang ada. Tingkap-tingkap yang ada kat rumah tu secara tiba-tiba lepas satu tingkap, satu tingkap, lepas satu tingkap, satu tingkap akan berbunyi. Dan apabila Azan memandang sekeliling, geng Puaka bayangkan, daripada satu sahaja tingkap yang terbuka pada masa tu, sekarang ni dah beberapa tingkap yang ada kat rumah nenek dia dah mula terbuka. Pada awalnya Azan ni tak fikirkan sesuatu yang mistik, kemungkinan hari nak hujan. Sebab pada masa tu pun Azan perasan waktu dia nak pergi tutup tingkap, angin yang menghembus daripada luar rumah nenek dia agak kuat. So selalunya bila nak hujan kan, angin memang nak haram punya kuat lah, memang macam nak ribut tu. So Azan fikirkan disebabkan angin yang terlalu kuat menjadi punca kenapa tingkap-tingkap lain dah mula terbuka. So dia pun tak ada fikir apa, dia pun tutup lah. Dia tutup tingkap yang pertama. Boom. Okey. Dan dia pergi tingkap yang kedua. Daripada tingkap yang kedua, dia pergi tingkap yang ketiga. Daripada tingkap yang ketiga, dia pergi ke tingkap yang kelima, apa pula, keempat lah. Geng Puaka ni pun dia pergilah tingkap keempat. Dan waktu dia nak tutup tingkap yang keempat, tiba-tiba Azan ni terpacul daripada mulut dia. Astaghfirullahalazim. Kenapa Azan ni tiba-tiba terkejut macam tu? Lah, rupa-rupanya dekat tingkap keempat tu, tiba-tiba dia ternampak satu kelibat yang cukup dia kenal. Tak payah mistik sangat. Rupa-rupanya kelibat tu nenek dia. So Azan ni pun bila dah astaghfirullahalazim, dah terkejut, Azan ni cakaplah kat nenek dia,
Ya Allah ni, nenek ni buat terkejut azan lah. Lalu apabila nenek dia tengok reaksi cucu dia dalam keadaan terkejut, dalam keadaan takut macam tu, nenek Azan ni pun tergelak lah. Lalu nenek dia pun cakap lah dekat Azan, ni nenek nak kasih makanan dekat kau. Kau kan lapar. So bila macam tu, Azan ni seolah-olah orang mengantuk di sorong bantal. Cantik lah. Sebab tu aku sayang nenek aku. Dandan pula waktu perut aku lapar. Alhamdulillah, nenek balik juga rumah hantar makanan kan. Dan apabila dia dah ambil apa semua, dia dah gembira, belum sempat dia nak ucapkan terima kasih kepada nenek dia. Dia nak nak offer nenek dia supaya temankan nenek dia. Nenek nak pergi rumah Pak Long balik kan. Jomlah Azan hantar kan. Belum sempat dia nak buat macam tu. Bila dia pandang balik ke arah tingkap, kelibat nenek dia dah hilang guys. Dah tak nampak. Azan ni toleh ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Mana nenek? Laju betul. Nenek lari ke pergi rumah Pak Long? Tapi bila dia perhatikan bungkusan makanan tu, perut dia dah lapar. Azan ni pun malas fikir, lantak lah. So dia pun tutup tingkap dan dia bawa makanan tu pergi ke dapur untuk dia buka dan dia nak bedal lah. Dia dah lapar gila dah pada masa tu. Tapi waktu dia buka tu, dia adalah juga terfikir, settle hidup aku ni kan. Dah lah nenek pesan suruh tutup tingkap. Lepas tu tadi tingkap terbuka, confirm kejap kan bila nenek balik daripada rumah Pak Long, confirm aku kena leteh ni kan. Aku kena bebel kau sat lah ni. Dan dalam keadaan yang takut macam tu, takut kena marah dengan nenek dia, Azan ni pun malah nak fikir, dia pun buka lah makanan. Dia buka makanan, dan waktu dia buka segala makanan, adalah nasi lemak, ada kuih muih, kari pap, cucur badak, cucur binatang semualah, apa-apa semua. Azan ni rasa pelik. Sebab makanan-makanan tu dibungkus dengan cara yang memang di luar kebiasaan. Dibungkus dengan daun pisang. Kari pap dibungkus dengan daun pisang. Nasi lemak pun dibungkus dengan daun pisang. Tak pelik sangat lah. Mi goreng, apa semua. Banyak tau nenek dia kasi. Tapi semuanya dalam bungkusan daun pisang. So Azan ni mula terfikir lah, memang ini ke cara orang-orang kampung bungkus makanan? Takkanlah dekat rumah Pak Long tu tak ada bekas makanan, tak ada plastik. Kenapa semuanya berbungkus dengan daun pisang? Tapi orang cakap apa tu, bila kau dah lapar jangan cakap bungkus dengan daun pisang. Engkau tak bungkus pun, bila dah lapar ni, bedal tetap bedal, rezeki depan mata. So Azan ni pun makan lah. Dia makan nasi lemak, dia makan kari pap, sambil buat kerja dia menikmati pula kuih muih. Dan apabila dah kenyang, Azan ni pun pergilah ke area ruang tamu untuk rehatkan diri. Segala assignment, segala tugasan yang dia kena buat, dia dah lupa dah pada masa tu. Disebabkan mata dah berat. Bila kau dah bedal 8-7 jenis makanan, mata dah berat. Luar pula macam yang Zaf katakan tadi, angin kuat apa semua. So Azan ni nak lena lah kejap, nak rehat lah dekat ruang tamu. Tapi belum sempat dia rehat, tiba-tiba telinga dia tertangkap satu suara yang memberi salam daripada depan pintu rumah. Dan apabila Azan ni memalingkan muka dan menjawab salam, Waalaikumsalam. Lah, rupa-rupanya Nenek Azan. Nenek Azan baru je pulang daripada rumah Pak Long. So Azan ni pun gembira lah. Nek, dia cakap lah kat nenek dia, "Oi, kejapnya Nek dekat rumah Pak Long." So nenek dia pun cakap lah, alah, saja nak jumpa Pak Long, lama dah tak jumpa, bukannya nak borak apa sangat. Lagipun nenek kesian kat kau sure lapar kan. Pak Long ada ni, kasih makanan sikit, dia buat nasi biryani, tak adalah banyak ni, kau pergi makan dulu. So bila nenek dia hulurkan bekas makanan, pada masa tu Azan dalam hati dia rasa nak tergelak pun ada. Biar betul nenek aku ni, dia ingat aku ni spesies biawak komodo ke apa. Tadi dah kasih makan, bukan sikit, punya banyak. Takkanlah nak makan lagi, beragak lah. So Azan pun bawa lah nasi biryani tu pergi ke dapur, dia letak dan dia jalan balik ke depan. So bila nenek dia nampak cucu dia ni tak makan, nenek dia tanyalah balik Azan, "Azan, engkau tak lapar ke? Dah lah tu buat kerja tu. Nenek risaukan kau.
Sebab takut kau lapar. Kau pergilah makan dulu. Tapi nenek dia pula terkejut apabila azan ni cakap dekat nenek dia, "Nek, nantilah nek. Lauk yang nenek kasih tadi pun, belum proses lagi ni. Perut dah nak meletup dah ni. Kejap kang lah ni Kejap kang azan makan lebihan makanan yang nenek kasih tu." Tadi nek nasi lemak, alamak, dengan kari pop sardin. Banyak juga. Pak Long ada buat ni ke kenduri ke nenek? So bila macam tu, nenek dia macam, nasi lemak? Kari pop sardin? Nenek dia tanyalah cucu dia ni, Azan, apa yang kau merepek ni? Masa bila pula aku bawa nasi lemak kari pop sardin? Itu biryani dengan ayam masak merah. Merepeklah kau ni malam-malam. So Azan pun dah terkejut. Pada masa yang sama, nenek dia terkejut, Azan pun terkejut. Dan sebelum Zah mulakan cerita atau sambung cerita, Zah nak minta maaf kalau korang dengar bunyi agak kuat. Sekarang ni tiba-tiba hujan, ribut petir lah kat rumah ni. So kemungkinan audio tu tak apa-apa, nak clear lah. Tapi harap korang boleh dengar lagi lah. Okay. So bila macam tu, Azan ni dia jadi bingung. Tapi tak tahu kenapa bulu roma dia dah meremang tau. So Azan pun tanya nenek dia, "Nek, tadi nenek ada balik kan? Hantar makanan kat Azan. Nenek hulur kat tingkap. Nenek ingat ke tak?" So bila macam tu, nenek dia pun terdiam. Terdiam untuk seketika lah. Lalu nenek dia pun tanyalah Azan, "Azan, siapa yang hulur kat tingkap Azan? Makanan apa yang kau ambil ni?" So bila diajukan soalan, Azan ni pun cakap balik kat nenek dia, "Nek, betul ni. Takkan nenek lupa. Nenek yang hulur makanan kat tingkap tadi. Azan ambil lah sebab nenek yang kasih." Tapi belum sempat Azan nak cakap terima kasih, nenek terus je pergi rumah Pak Long. Takkan nenek lupa. Dan untuk kali yang kedua, nenek dia senyap lagi. Kali ni 2 minit lah, lebih kurang 2 minit macam tu nenek dia senyap. Dan akhirnya nenek dia tanya Azan, "Azan, kau lupa tutup tingkap Dan Azan pun dalam keadaan serba salah, takut dimarahi oleh nenek dia. Tetapi pada masa yang sama, Azan ni pun tak nak menipu. So dia mengaku je lah, "Ya ni, Azan terlupa tutup tingkap." Dan raut wajah nenek dia terus berubah. Lalu nenek dia pun katakan kepada Azan, "Yang hulur makanan kat tingkap tadi, muka dia macam nenek ke yang kau nampak?" Dan Azan pun menganggukkan kepala. Pada masa ni Azan tak faham lagi. Lalu Azan pun tanyalah nenek dia, "Kenapa ni? Itu bukan nenek ke?" Dan nenek dia serba salah. Nenek dia senyap. Dan pada masa tu nenek dia tak terus kasih jawapan. Nenek dia cakap, "Nanti, kejap kan nenek terangkan dekat kau. Nenek nak menunaikan solat isyak dulu." So nenek dia pun pergilah menunaikan solat isyak. Dan lepas dah solat isyak apa semua, nenek dia pun duduk kat ruang tamu. Dan pada masa ni lah nenek dia bagi tahu Azan, "Azan, dengar cakap nenek ni. Azan kena tahu, rumah nenek ni rumah lama. Dan kawasan rumah nenek ni pun dekat tengah sawah padi. Sebab itulah nenek pesan, kalau malam suruh tutup tingkap. Sebab Azan tak boleh buat rumah nenek ni macam mana Azan buat kat rumah Azan. Sebab kat rumah nenek dah banyak dah benda tu, kadang-kadang saja nak menyakat. Sebelum Azan datang lagi, nenek dah perasan dah 2-3 kali dia akan lalu luar tingkap, dia akan tegur nenek, dia akan baling batu. Sebab itulah sepanjang kau tinggal kat rumah nenek, nenek tak nak takutkan kau. Sebab itulah nenek pesan supaya kau tutup tingkap. Tapi jangan takutlah, benda-benda tu pun makhluk Allah juga kan. Yang pentingnya kita yang kat dalam rumah ni, kita kena tunailah kan segala kewajipan. Engkau dah solat ke belum? So Azan ni terus meremang. Petir tiba-tiba. Satu badan meremang. Astaghfirullahalazim. Biar betul apa yang nenek aku katakan. Kalau macam tu, jangan cakap benda yang hulurkan makanan dekat Azan bukan manusia. Azan nak menangis. Dia rasa macam nak azan. Nama dia Azan,
Dia rasa macam nak azan disebabkan dah terlalu takut. Korang kena bayang, Azan ni seorang budak remaja yang tinggal dekat bandar, yang tak pernah langsung terkena gangguan. Tetapi itulah pertama kali apabila geram pula. Apabila dia tinggal kat rumah nenek dia, kan, lidah ni aku sepak je kan. Apabila dia tinggal kat rumah nenek dia, itulah pertama kali yang dia terkena gangguan. Barulah azan faham yang benda-benda ni. Sebab itulah dalam agama kita pun setiap kali waktu maghrib disarankan untuk tutup tingkap. Dan lepas tu bila dah lambat sikit lepas isyak ke kau nak buka, bolehlah buka. Tetapi dalam banyak-banyak kisah seram ataupun dalam banyak-banyak pengalaman yang dia alami pada hari itu, satu je persoalan yang membuatkan azan ni rasa takut. Bukan disebabkan penampakan jelmaan seakan-akan nenek dia. Cumanya persoalan dia sekarang, benda tu menghulurkan makanan dekat azan. Dan azan pun dah makan, dah bedal sampai habis, licin, tak ada tinggal apa pun. Makanan apa yang azan makan? Adakah betul nasi lemak? Adakah betul kari pap sardin? Ataupun sebenar-benarnya nasi lemak tu adalah nasi yang dah basi? Dan kari pap sardin tu rupa-rupanya kari pap kerengga, masak lemak cili api campur lipan. Takutnya tiba. So itulah dua pengalaman yang dikongsikan oleh dua geng puaka. Satu kisah seram di hospital dan satu lagi kisah seram yang dialami oleh Azan sewaktu dia tinggal bersama nenek dia dekat kampung. Jadi kalau geng puaka suka, korang boleh tekan button like, button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali saya upload video baru korang akan dapat tahu. Dan kalau ada geng puaka yang nak berkongsi kisah-kisah seram, korang boleh email di haidamuzafar.tv@gmail.com macam mana yang Zaf letak kat bawah ni. Dan sebelum habis, kepada haters, korang boleh tekan button dislike dan juga komenlah apa yang korang nak. Seperti dunia dan juga YouTube apa semua ni, koranglah yang paling hebat. Tetapi apa yang Zaf nak pesan dengan korang, kisah yang kedua daripada brother Jack kita. Ramai Zaf baca kat komen tu, ramai di antara geng puaka yang alhamdulillah memberikan komen-komen yang positif. Ramai yang suka cara penceritaan daripada brother ataupun bro Jack kita. Jadi untuk part yang kedua, yang ramai tak sabar, yang tanya Zaf berulang-ulang kali, bila part yang kedua? Bila sambungan brother Jack? Sabarlah. Tapi Zaf nak bagi tahu korang awal-awal, sambungan untuk part 2 ataupun bahagian yang kedua akan berlangsung pada pukul 8.30 malam hari Sabtu. Okey, Zaf dah beritahu awal-awal, 8.30 malam hari Sabtu kita akan bersambung ke bahagian yang kedua. So itulah saja. Stay safe, stay healthy guys. Jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri. Tiba ambil rancangan lain punya tagline, selit kat dalam ni. Banana amat. You are now in the presence of a king. You are now in the presence of a